Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita nak masak pulut kuning. Okey, untuk nak masak pulut kuning, sebelum kita kukus tu, kita kena rendam dulu beras pulut kita dalam lebih kurang sejam ke 2 jam macam tu sebelum kita kukus. Okey, ni beras pulut yang saya dah cuci dan saya dah letakkan air lah untuk rendam. So untuk rendam ni, kita letakkan asam keping dengan berwarna kuning, dan kita biarkan selama 1 hingga 2 jam lah sebelum kita kukus. Okay, jadi yang ni kita biarkan 1 hingga 2 jam, kita rendam dulu, lepas tu baru kita kukus lah. Okey, setelah 2 jam kita toskan beras kita, kemudian kita boleh kukus lah. Okey, sebelum kita kukus, make sure kita punya pengukus tu dah kita panaskan lebih kurang dalam 15 minit macam tu. Okey, untuk mengelakkan kepanasan kita punya kukusan ni berkurang daripada kalau kita buka dan ni macam kalau kita buka dan terus masukkan beras pulut dalam ni, nanti dia punya kepanasan berkurang. So kita kena buat macam ni. Kita tekan dulu. Okey, baru kita masukkan ke dalam tempat kukus ni lah. Sebab kalau kita teruskan masuk ke dalam ni, nanti dia punya kepanasan dia tu berkurang. So nanti tak cantik bila kita kukus pulut kita nanti. Okey, yang ni saya guna 1 kilo beras lah. Okey, dah masukkan beras. Okey, so kita buat lubang, biar bila waktu kukus tu dia uap dia boleh ni lah, boleh naik ke atas. Jadi tak adalah yang bahagian atas tu mentah. Okey, dah siap macam ni, kita boleh letak dekat kukusan kita lah. Okay, kita kukus kita punya pulut ni lebih kurang dalam setengah jam. Kemudian baru kita gaul dengan santan. Kita tunggu dalam setengah jam. Okey, sementara kita tunggu pulut kita masak, saya guna untuk sekilo beras pulut ni, saya guna 2 kotak santan. Kalau nak guna santan fresh pun boleh juga, tapi beli yang pekat lah. Okey, untuk santan ni kita masukkan lebih kurang 5 sudu atau 6 macam tu. Gula 5 atau 6 sudu.
masukkan dalam 3 sudu garam. Tapi yang ni kita boleh ni lah, kita boleh rasa tengok okey ke tak. Okey, dah kukus lebih kurang dalam setengah jam macam tu. Kita boleh angkat ni. Yang pulut ni kita masukkan ke dalam bekas lain. Okey, kita masukkan semua pulut tadi ke dalam bekas lain sebab kita nak masukkan santan. Kacau hingga rata lah, lepas tu baru kita kukus lagi sekali. Okey, ni pulut tadi kita boleh masukkan santan yang kita telah perisakan dengan garam dan gula. Kita kacau sampai dia sebati, sampai rata. Kacau sampai dia sebati. Dah sebati nanti kita kukus lagi dalam 30 atau 40 minit macam tu lah. Okey, dah sebati dan dah rata, kita masukkan balik ke dalam bekas steam kita tadi lah. Kemudian kita ulang proses yang sama, kukus dalam 30 hingga 40 minit macam tu. Okey, sama juga ratakan dan buat beberapa lubang lah bagi uap dia naik untuk kita punya pulut ni masak sekata. Okey, kita buat bulat-bulat ni, lubang-lubang macam ni.
So kita kukus balik lah dalam 30 hingga 40 minit macam tu. Tengok kalau rasa dah agak-agak dah masak, dalam 30 minit tu boleh tutup. Kalau belum masak lagi, kita sambung lagi 10 minit. Jadi antara tu kita boleh tengok jugalah, kita boleh buka tengok kacau-kacau kita punya pulut ni lah. Kita tunggu hingga masak. Okey, sementara kita menunggu pulut kita masak, kita boleh sediakan bahan-bahan untuk kita buat rendang ayam lah, untuk kita makan dengan pulut nanti. So, jom kita sediakan bahan-bahan untuk masak rendang ayam kita, sementara kita nak tunggu pulut kita ni masak. Okey, untuk buat rendang, mula-mula kita masukkan cili padi. Kalau tak nak guna cili padi, nak guna cili kering pun boleh juga. Kita masukkan bawang merah. Bawang merah ni saya guna bawang merah besar, lebih kurang dalam 4 biji. 4 biji saiz yang tak terlalu besar dan tak terlalu kecil lah. Lepas tu masukkan bawang putih lebih kurang dalam 10 ulas. Masukkan lengkuas. Dan masukkan lebih kurang dalam 2 batang serai. Okey, semua bahan ni kita blend halus Okey, dah siap blend halus, kita boleh ready lah untuk tumis kita punya bahan kisar untuk kita buat rendang, ayam. Okey, kita masukkan minyak. Okey, kita masukkan serai, masukkan daun limau purut. Lepas tu kita masukkan bahan yang kita kisar tadi lah. Okey, kita masukkan serbuk kunyit sikit. Kalau tak nak guna serbuk kunyit, nak guna kunyit hidup tu, boleh blend sekali lah dengan bahan kisar tadi. Ikut je mana-mana. Macam saya cakap lah, kita masak ni tak ada peraturan. Kita guna bahan yang ada je. Kalau macam kita nak cukup semua barang baru boleh masak, tu kita jadi stres lah kalau macam tu. Kita nak masak ni, kita tengok apa bahan yang ada dalam peti sejuk kita, kat dapur kita. Apa bahan yang ada, kita guna je yang mana ada. Okey, yang ni kita tak payah nak tunggu garing atau tunggu kering pecah minyak apa semua. Dia dah naik bau, kita terus boleh masukkan ayam kita lah.
Okey. Kacau. Ya, ayam ni semua tersalut dengan kita punya bahan-bahan kisar tadi. Lepas tu kita biarkan dia masak sebelum masukkan bahan-bahan lain. Okey, baik, kita tutup lah sebab nanti habis kita punya dapur semua mercik dia punya kuning-kuning tu. Okey, kita tunggu kejap sampai ayam kita masak sebelum kita masukkan santan. Okey, walaupun kita biar ni, kita tak boleh biarkan terus macam tu sampai ayam kita masak. Kita kena kacau sekali-sekala lah, takut nanti dia hangus dekat bawah tu. Okey, kalau tak nak dia mercik sangat dia punya ni, kuah ni, masa nak kacau tu kita perlahankan api. Kita kacau. Okey, kita tutup. Kita boleh kuatkan balik api kita. Kita ulang proses yang sama sampai ayam kita masak. Kemudian barulah kita masukkan santan, masukkan bahan perasa, gula, garam apa semua. Dan bila dia dah agak kering, baru kita masukkan terisik. Terisik tu last sekali. Okey, ayam kita dah masak, kita perlahankan api, takut dia mercik. Lepas tu kita boleh masukkan santan lah. Macam biasa saya lebih suka guna santan kotak lah. Sebab dia senang bila kita nak guna je, terus boleh guna lah. Kalau kita kalau santan segar tu kita kena kalau kita dah beli sebelum ni, simpan dalam peti sejuk, kena keluarkan awal, beku apa semua, nak tunggu cair, ambil masa kan. Jadi saya memang lebih suka santan kotak lah. Memang kalau sentiasa beli stok pun beli stok yang ni banyak-banyak kat kedai. Jadi bila nak guna senang je, cepat. Jadi kita masukkan santan. Saya guna ayam tadi lebih kurang dalam sekilo ayam. Saya guna santan 2 kotak. Tapi buat rendang ni lagi banyak santan, lagi sedap lah. So kita perisakan dia, masukkan garam. Macam garam ni kita kita tak ada nak kena masuk 3 sudu kecil atau 2 sudu kecil. Kita kan boleh rasa. So nanti kita masukkan, kalau tak cukup garam, tambahkan garam. Kalau tak cukup gula, tambahkan gula. Ni saya masukkan gula sikit. Ingat tau, untuk masak ni kita kena set dalam kita punya mind, masak ni senang. Tak ada nak kena ikut peraturan dah apa semua tu. Kita masak guna bahan yang ada je. Sebab masak lauk ni dia senang, tak sama macam kita masak biskut atau kek. Dia memang kena ada tepung gandum, berapa gram apa semua. Kalau masak lauk ni kita just tambah, kita letak garam, kita letak bawang. Misalnya kalau kurang masin, tambah lagi garam. Kalau kurang tu kita boleh adjust dia punya rasa tu. Okey, biarkan dia pekat sikit. Lepas tu baru kita boleh tambahkan kita punya kerisik lah. Tapi macam saya jenis suka rendang yang berkuah, bukan rendang yang kering tu. Jadi saya tak biarkan dia kering sangat lah. Tapi ni masih lagi cair, so kita biarkan seketika sampai dia agak-agak pekat. Baru kita boleh masukkan kerisik lah. Kerisik tu last sekali.
Okey, kita tengok dah kering ke belum kita punya rendang ni. Perlahankan dia dulu, perlahankan api dulu. Belum lagi, kita biarkan sikit lagi sampai dia pekat. Buat rendang ni memang semua maklum lah, memang lama kan. Nasib baiklah saya punya family tak suka rendang yang kering tu, yang jenis kering. Dia orang jenis suka rendang yang berkuah. So jadi tak adalah lama sangat nak masak. Okey, tekan api. So kita tunggulah sampai dia agak pekat. Okey, kita tengok lagi sekali. Okey, dah agak pekat. Kita boleh masukkan kerisik lah. Okey, macam juga kerisik ni. Ni kita punya, ikut kita lah kalau kita rasa nak guna yang fresh, kita tumbuklah sendiri. Kalau rasa nak cepat macam saya, guna yang ni lah, yang dah siap-siap kat kedai. Kita beli kat kedai. Macam saya jenis suka beli yang paket-paket kecil ni. Sebab senang. Sebab dia tak, kalau kita tak buka lagi, kita tak perlu simpan dalam peti sejuk. Jadi kalau kita beli yang besar, so kita tak habis guna, kita terpaksa simpan dalam peti sejuk, dan bila kita nak guna terpaksa keluarkan awal kan. So kadang-kadang kita lupa nak keluarkan, so jadi lambat kita nak masak. So saya jadi memang suka beli yang kecil-kecil macam ni, senang guna, habis terus, tak payah nak simpan dalam peti sejuk. Ni kita simpan kat luar je. So tak ada, nanti tak adalah isu lupa keluarkan, bagi lembut dulu apa semua, tak. Sebab bila kita masak hari-hari ni, kadang-kadang kita pun tak ada idea apa nak masak kan. Jadi kadang-kadang, oh rasa nak masak rendang lah, tiba-tiba rasa nak masak rendang, terus prepare barang lah. Kalau jenis barang-barang yang jenis nak kena tunggu dia lembut dulu, susah lah. Kecuali macam lauk, macam pagi-pagi saya akan keluarkan terus ayam lah. Lepas tu baru fikir nak masak apa. Okay, so yang ni kita kacau. Tunggu sampai dia pekat lah. Pekat sikit lagi. Jadi yang ni kita kacau sikit lagi. Kalau ikut yang saya punya family ni, tunggu pekat sikit lagi. Kita dah boleh makan lah. Tunggu pekat sikit lagi dan sampai dia pecah minyak. Okay, jadi kita biarkan kejap. Tunggu sampai dia pekat dan pecah minyak. Okey, dah pecah minyak dan dah agak pekat. Okey, dah siap. Kalau anda semua suka yang lagi pekat, so biarkan lagi lah, biar sampai dia pekat, ikut cita rasa yang korang semua hendak lah. Dah siap untuk saya punya family punya rendang lah. Ini rendang berkuah macam ni. Okey, kalau untuk anda yang mahukan yang lebih kering lagi, so biarkan dulu sampai kering. Okey, kita boleh padam api. Okey, ni kulit tadi yang telah masak. Kita hidangkan bersama rendang.
Okey. Kita makan dengan rendang kita Okey, ni dah rendang kita yang telah masak dan siap untuk makan. Rendang ayam dengan pulut kuning. Okey, selamat mencuba. InsyaAllah sedap.